kiriman pos berhari-hari, kiriman email serta-merta. Pertanyaan saya pada pagi yang bahagian ini, soalan nombor 3. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Datuk yang pertama, yang di-Pertua, saya tak boleh nak jawab pantun sebab kita bincang pasal internet pada pagi ini. Tahniah. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tebrau, dan juga saya ingin mendapat izin supaya saya dapat menjawab soalan ini bersama dengan pertanyaan yang ditanya oleh Yang Berhormat Batu Sapi, Yang Berhormat Kelana Jaya, Yang Berhormat Raub, Yang Berhormat Gopeng pada 18 dan 19 Jun, serta banyak lagi persoalan yang telah ditimbulkan sejak akhir-akhir ini, termasuk rakan-rakan kita daripada Parti Pembangkang yang menulis dalam blog dan dalam pelbagai cara penulisan yang berkaitan dengan the UKLA Global Net Index yang meletakkan Malaysia di tangga 126 daripada 196 buah negara tentang kelajuan broadband negara kita. Sebenarnya, Datuk Yang di-Pertua, saya sendiri pun apabila berada di kementerian ini sejak setahun yang lepas, agak terkejut juga apabila dilihat daripada kajian ini meletakkan Malaysia ini kadar tinggi sedikit daripada Cambodia, Myanmar dari segi kelajuan broadband kita, iaitu kalau kita buat speed test ataupun ujian kelajuan secara real time, dia akan memberitahu bahawa kelajuan di sini ialah sekitar 5.9 megabit per saat, iaitu lebih kurang kalau kita lihat di Myanmar, di Cambodia 5.7, 5.6 dan sebagainya. Tapi perkara yang selanjutnya saya dapat tahu bahawa ialah metod yang digunakan ataupun kaedah yang digunakan. Kajian yang dibuat UKLA ini berdasarkan pada siapa yang menggunakan speed test UKLA. Sedangkan orang menggunakan banyak speed test lain. Dan ia bergantung kepada berapa ramai yang menggunakannya. Yang itulah saja yang dicatatkan secara real time dari segi purata kelajuan keseluruhannya. Dan ini sebenarnya tidak menggambar keadaan baik atau buruknya dari segi penggunaan ataupun program internet ataupun pengembangan broadband dalam negara yang berkenaan. Namun begitu, kita juga telah membuat kajian, melihat berbagai kajian lain tentang keperluan kelajuan ini. Dan kita tahu bahawa kalau kita bercakap 3 tahun, 4 tahun yang lepas, kelajuan 1 megabit per second sudah cukup. Banyak syarikat-syarikat misalnya menawar kalau RM140, RM144 untuk mendapat kelajuan 1 megabit atau 2 megabit per saat, ramai orang sudah membelinya. Sekarang ni 20 megabit tidak mencukupi pada setengah-setengah keperluan dan sebagainya. Dan kajian yang telah dibuat bahawa dalam negara kita pada tahun 2018 misalnya, kita perlukan kelajuan sebanyak kira-kira 48 ataupun 50 megabit per saat. Kita sedar tentang bahawa keperluan ini adalah suatu keperluan yang sangat dikendaki kerana penggunaan internet bukan sahaja untuk kita melayari Google, tetapi juga untuk pendidikan, untuk pengangkutan, untuk sistem kesihatan, kita semuanya memerlukan kelajuan broadband yang baik. Sebab itu kalau kita kembali melihat di dalam bajet 2014, perkara ini sudah pun diutarakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita dengan pelbagai projek yang disebutkan, termasuk projek jalur lebar berkelajuan tinggi fasa 2, HSBB fasa 2, dengan sasaran kita ialah kelajuannya di kawasan bandar-bandar utama sebanyak setinggi 100 megabit per saat. Kemudiannya projek peningkatan kapasiti jalur lebar pinggir bandar ataupun suburban broadband dengan sasaran untuk mendapat ketinggian kelajuan 20 megabit per saat, dan juga projek kabel dasar laut menghubungkan Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung. Kalau kita test di sini saja tak guna kalau kita tidak ada satu rangkaian connectivity antara Sabah dan Sarawak, kerana akhirnya dari segi pemerataan
kelajuan juga akan diambil kira sejauh manakah kita dihubung dengan baik antara Sabah dan Sarawak. Dan kemudiannya yang keempatnya ialah tentang pembinaan menara-menara telekomunikasi di mana 1,000 menara akan dibina dalam masa 3 tahun ini. Jadi ini adalah antara langkah-langkah yang kerajaan buat untuk mengatasi tentang soal kelembapan internet dalam negara kita. Terima kasih. Ya, Muhammad Tebrau. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Menteri yang memberikan jawapan yang begitu jelas. Mengikut beberapa kajian yang saya terbaca, adalah dilaporkan bahawa bagi Malaysia, kawasan yang kelajuan broadbandnya melebihi 4 bit per second hanya 12% saja. Manakala charge kita adalah di antara yang agak tinggi. Jadi apakah usaha dan sasaran kerajaan untuk memperluaskan kawasan liputan dan juga tahap perkhidmatan high speed broadband serta kurangkan charge? Sekian, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih pada soalan tambahan daripada Tebrau. Kita tahu bahawa ada banyak tempat yang kurang daripada 4 megabit per saat. Tetapi pilihan kita ialah sama ada kita nak tumpukan di kawasan yang perlu mendapat keuntungan dan boleh kita mempertingkatkan kelajuannya. Ini strategi yang dibuat oleh banyak negara. Seperti misalnya Thailand. Thailand katanya puratanya 21 megabit per saat. Tinggi. Negara seperti Vietnam 14. Tapi kalau berdasarkan pada UCLA speed test yang disebutkan tadi, dia hanya mengukur 2 tempat saja, iaitu di Hanoi dan Ho Chi Minh City. Kalau Myanmar misalnya lebih kurang kita, tapi hanya di Yangon, dan penggunaan internet di seluruh Myanmar hanya sekitar 2-4% saja. Sedangkan berbanding dengan kita bercakap tentang penetration ataupun penembusan internet kita 67%. 64-67% adalah antara, kalau dalam negara Asia, kita yang ke-9 yang tertinggi. Jadi pilihan kita nak masa itu ialah untuk memperbanyakkan orang, membolehkan ramai orang pakai, ataupun nak tumpu satu tempat, di Bangkok saja ke, ataupun di Kuala Lumpur, Lembah Kelang saja, ataupun semua dapat. Jadi pilihan kita pada waktu sekarang ni, kalau boleh semua orang dapat. Sasaran kita dalam projek ini dalam 3 tahun lagi, 2018, kita harapkan sekurang-kurangnya dalam seluruh tempat-tempat yang berpenduduk 95% orang dapat menikmati. Walaupun 2 ataupun 3 megabit per saat pun tak apa pada waktu sekarang. Sekurang-kurangnya semua dapat 4 megabit. Tetapi kita sebutkan program HSBB 2 yang disebutkan, kita akan melonjak kepada 100 megabit per saat dan sebagainya. Ini akan dapat memberi sesuatu yang pengalaman yang berbeza dalam negara kita. Jadi pilihan kita nak ikut macam Myanmar, tumpu saja di Yangon saja ke, ataupun di bandar besar seperti di kalau di Vietnam, di Ho Chi Minh dengan Hanoi saja ke, ataupun kita sampai 3G. Saya pergi ke kawasan di Tenom, sejauh Tenom pun ada 3G. Tapi kalau kita pergi ke banyak tempat dalam negara-negara ini, kita tidak akan berjumpa dengan kemudahan-kemudahan seperti ini. Tentang charge, saya sendiri katakan bahawa kalau nak katakan kita termurah, tidak. Tetapi dalam Asia Tenggara, kita adalah antara yang termurah. Masalahnya kerana model yang kita gunakan sekarang ni, kita tidak semua longgokkan tanggungjawab ini kepada kerajaan. Kalau kerajaan buat program HSBB 2, termasuk program yang saya sebutkan tadi, HSBB 2 kabel dasar laut, menara dan sebagainya, melibatkan perbelanjaan sebanyak 5.7 bilion. Kalau semua kerajaan buat, saya rasa banyak hospital tak boleh buat, sekolah tak boleh buat dan sebagainya. Kerana nak pasang internet, orang kampung kata kami perlukan benda lain yang lebih utama. Jadi model kita ialah kerjasama antara swasta dan juga kerajaan. Jadi bila swasta dia terlibat dalam projek ini, dia nak untung. Kita kena beri keuntungan dia, kerana tanpa keuntungan dia tidak boleh melabur balik. Ada banyak negara yang ditekan harga, kerajaan kawal tekan harga, jangan tinggi sangat.
Tapi akhirnya saya jumpa banyak negara termasuk Indonesia misalnya sampai sekarang bila sebut LTE tak ada LTE. Dia mengambil masa yang lama daripada 2G nak jadi 3G sebab pelaburan untuk 2G jadi 3G berbilion, 3G nak naik pada 4G berbilion. Kalau kita tidak benarkan langsung dia mengambil keuntungan, maka perkara ini tidak berlaku. Dan kalau saya katakan bahawa kalau kita lihat dalam semua orang bercakap tentang kenaikan harga barang dan sebagainya, kita nak kawal. Tengoklah dalam Consumer Price Index, indeks harga pengguna, kita boleh bangga bahawa satu sektor yang sentiasa menurun harganya ialah telekomunikasi. Satu sektor yang paling sentiasa menurun harganya. Dulu kita cakap nak dapat 2 megabit per saat 144 ringgit. Sekarang 249 boleh 20 megabit per saat. Dulu kalau kita nak pakai telefon bimbit, bayar bulan saja RM60. Kita ingat. Nak beli SIM card yang kosong tu saja pun RM199. Kita ingat masa itu. Sekarang dah tak ada dah. Orang dah terlupa dah bahawa perkara ini, banyak perkara sudah menjadi sejarah dari segi harga-harga yang mahal. Kita katakan bahawa antara sumbangan besar dalam mengurangkan harga barang dan juga untuk mengurangkan beban orang ramai ialah telekomunikasi. Jadi jangan bimbang bila kita buat tak lama 100 megabit ke 200 ke sebagainya, insya-Allah harga akan berkurangan di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Jelutong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin rakam di sini bahawa saya setuju 100% dengan apa yang telah diberikan kepada kita oleh Menteri. Sebenarnya saya juga setuju bahawa UKLA speed test itu bukanlah satu speed test yang saintifik. Jadi kita juga agak ragu-ragu tentang jumpaan yang telah diberikan dan juga disiarkan di laporan The Star. Tapi ada satu soalan yang saya ingin tujukan kepada Menteri bahawa kalau kita melihat penerapan ataupun penetration broadband di Malaysia, dikatakan kita telah menjangkau 86%. Itu ialah berdasarkan kepada piawaian ataupun benchmark ITU yang mengatakan ataupun memberikan takrif bahawa broadband itu ialah kelajuan yang melebihi 512 kilobit per second. Kalau begitu, malah kita mungkin sudah menjangkau 100% dari segi penerapan 100% dari segi kewujudan broadband. Jadi saya ingin nak tanya, bagaimana MCMC SKMM mahu merombak semula tentang penerapan ataupun the penetration of broadband di Malaysia itu dengan berdasarkan kepada satu piawaian yang setanding dengan negara-negara maju. Kalau negara jiran 100 megabit per second telah dijadikan satu base benchmark. Jadi apa kata Menteri mengenai perkara ini supaya takrifan kita lebih tepat kepada piawaian negara-negara yang lebih maju. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Sekurang-kurang Yang Berhormat Jelutong bersetuju dengan saya. Saya pun terkejut bila Yang Berhormat gelam patah dalam tulisan-tulisannya sentiasa dia quote UKLA. Dan Yang Berhormat Jelutong setuju bahawa UKLA broadband test tidaklah saintifik. Jadi kalau boleh Yang Berhormat tolong tegur sikit gelam patah. Dia gunakan isu ini untuk mempelekehkan kerajaan. Terima kasih kerana yang datang daripada kawan dia sendiri dalam soal dan pakar dalam bidang IT di kalangan yang ada. Saya setuju bahawa bila saya sebutkan tadi, kita sedar bila kajian tentang data demand, keperluan data. Data ni macam air lah. Dulu orang tahu nak ada air saja. Tapi orang nak ada air yang laju, air yang bersih dan sebagainya. Data begitu juga. Data diperlukan dalam semua perkara. Disebutkan konsep Internet of Things. Semua perkara dengan CCTV, sensor, hospital, semua kan memerlukan pengaliran data yang banyak. Dan ini memerlukan suatu rangkaian infrastruktur broadband yang baik dan memerlukan kepantasan yang tinggi. Kita tak boleh cakap lagi dengan ITU standard yang disebutkan tadi. ITU standard kita katakan bahawa negara kita 67%, bukannya 86%. Kita tak sampai lagi 86%, baru 67%. Tapi adalah antara yang terbaik. Disebutkan dalam negara-negara Asia, saya sebutkan tadi lebih kurang kita duduk di tangga yang ke-9. Ini lepas tolak Jepun, South Korea, kita tolak Hong Kong, Singapura, kita nombor 9, antara yang terbaik.
Dan saya sebutkan tadi bahawa bila disebutkan 100 megabit per saat, kita tahu bahawa ada negara seperti Amerika Syarikat meletakkan KPI mereka ataupun roadmap mereka. By tahun 2020, setiap rumah ataupun separuh daripada isi rumah, 200 juta rumah mereka mesti 100 megabit per saat, dan institusi macam sekolah, tak boleh cakap sekolah hanya 5 megabit per saat, tak boleh. Dia memerlukan 1 gigabit per saat. Ini kita katakan benchmark ataupun tanda aras yang boleh kita gunakan. Amerika bercakap sekolah, balai polis, institusi, hospital mestilah 1 gigabit per saat. Itu memadai. Sebab itu kalau kita katakan, kita kembali kepada bajet 2014 yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, perkara ini disebutkan bahawa dalam program HSBB 2, program suburban broadband ataupun broadband jalur lebar pinggir bandar, disebutkan bahawa untuk HSBB 2 100 megabit per saat. Itu disebutkan. Artinya ini adalah merupakan KPI pada saya. Yang pinggir bandar 20. Tetapi kita mesti ingat, kalau kita cakap average, mesti kita bercakap juga tentang apa perasaan, apakah pengalaman yang perlu dirasai oleh rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Kita boleh bina tower yang banyak, tetapi kalau kita tidak ada suatu sistem untuk membuat rangkaian antara sini Sabah dan Sarawak, ianya tak boleh, dan ianya memerlukan pasang kabel fiber optik, dan tak murah. Harganya lebih kurang, dia tak boleh pasang satu, dia kena dua, nanti kapal lalu putus, terputus seluruh kawan-kawan kita di sana, kena pasang dua. Ini bukan satu perkara yang mudah, murah dan cepat. Dan ini juga adalah antara program yang sudah pun disebutkan, sebahagian daripada 5.7 bilion yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dalam bajet yang lepas, dan ini adalah sekarang kita dalam proses pembinaan dan memperbaiki perkara ini, kerana kita tahu bahawa broadband adalah merupakan satu asas penting untuk menjadikan negara kita lebih kompetitif berbanding dengan negara lain. Dan kita sekarang ini berada di tangga ke-12 dalam indeks competitiveness seluruh dunia, antaranya ialah broadband kita adalah antara yang terbaik. Terima kasih.